Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. 各位主所爱兄弟姐妹们平安。 Kita bersyukur malam ini kita bisa bersama-sama ikut kebaktian doa. 我们非常感谢上帝，今天晚上我们都能够聚在一起敬拜他。 Saya percaya di tengah kesibukan saudara, saudara menyediakan waktu dan Tuhan pasti berkenan menyapa saudara. 我相信在我们一切的忙碌生活当中，我们还有预备时间来寻求他的面，他肯定喜悦我们。 Saudara, kita sedang berada dalam masa prapaskah. 我们现在处于复活节前期， Masa seperti ini adalah masa yang baik untuk kita mengintrospeksi kehidupan rohani kita. 这是一段美好的时期，我们能够反省自己。 Dari tiap-tiap topik yang akan dibahas di dalam kebaktian doa menjadi satu penolong bagi kita untuk kita belajar mengintrospeksi diri kita. 在祷告会的每一个主题都给我们机会，让我们能够反省自己。 Oleh karena itu, saudara-saudara, gunakanlah waktu yang seperti ini untuk kita belajar introspeksi supaya kita lebih dekat dengan Tuhan. 让我们利用这段时间好好的反省，好让我们能够亲近主。 Mari kita berdoa sebelum mendengar firman Tuhan. 我们还没听到之前，我们先祷告。 Bapa kami yang ada dalam surga, 我们在天上的父， kami berterima kasih, kami bukan saja memasuki tahun yang baru, tetapi kami memasuki masa prapaskah. 感谢你，我们不只是进入新的一年，我们也进入了这个复活节前期。 Masa yang seperti ini, kami belajar melihat diri kami di dalam terang kasih Tuhan kepada kami. 在这段时间里面，我们要在上帝的光亮中看我们的生活， Sehingga kasih-Mu yang begitu besar membangkitkan kasih kami sehingga kami merelakan diri dibentuk oleh Roh Kudus. 因为你浩大的爱，让你的爱能够激发我们每一个人能够看见，也能够活出你的爱。 Ya Tuhan, biarlah melalui pujian, doa, dan pemberitaan firman, kami ditolong oleh Tuhan untuk mengenal diri kami sendiri. 但愿接着我们的诗歌、我们的祷告，我们所听得到，能够使我们有能力，能够行我们的生活。 Tiba saatnya kami akan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. 这时候我们要聆听你的话， Tuhan membuka hati kami, 求你敞开我们的心， supaya kami menerima firman-Mu dengan sukacita dan hidup seturut dengan firman Tuhan. 好让我们能充满喜乐地领受你的话，并且能够遵行你的话。 Terima kasih Tuhan. 主啊，感谢你， Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉靠主耶稣圣名，我们祷告， Amin. 阿门。 Saudara, hari ini topik kita adalah tentang bersungut-sungut. 各位兄弟姐妹，今天我们的主题是关于发怨言。 Saudara, mari kita membuka firman Tuhan 我们一起打开上帝的话语， yang terdapat di dalam Kitab Bilangan pasal 14 ayat yang ke-27. 是在民数记14章27节。 Bilangan 14 ayat 27. 民数记14章27节。 Saudara, konteks ayat ini adalah setelah bangsa Israel mengutus 12 pengintai ke tanah perjanjian dan mereka melaporkan keadaan di sana. 那么这些经文的背景呢，是上帝差遣12个人去窥探一个地方，然后这些探子回来报告的事情。 Kita tahu bersama-sama 10 pengintai melaporkan keadaan yang mustahil mereka bisa menduduki tanah perjanjian. 我们都知道，有10个探子，他们的报告就说我们不可能进入那块地。 Bahkan mereka berkata bahwa bangsa Israel bisa binasa kalau masuk ke tanah perjanjian. 他们甚至说，如果以色列人进入那个地方，他们会死亡。 Tetapi 2 orang yang kita kenal, Kaleb dan Yosua, berkata yang berbeda. 但是我们知道有2个人，迦勒和约书亚，他们却反而说不同的话。 Nah, saudara-saudara, bagaimana respon bangsa Israel? 那么以色列民的反应又如何呢？ Mereka lebih mendengar 10 orang ini. 他们更听从那个10个探子的话， Oleh karena itu mereka bersungut-sungut kepada Musa. 因此呢，他们向摩西发怨言。 Mereka lebih baik pulang ke Mesir daripada mati di padang belantara. 他们更好回到那个埃及，比起他们要死在那个地方。 Nah, saudara, inilah perkataan Tuhan kepada mereka. 这是上帝对他们所说的话。 Berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar. 这二会众向我发怨言，我忍耐他们要到几时呢？以色列人向我所发的怨言，我都听见了。 Saudara-saudara, bangsa Israel keluar dari tanah Mesir 各位兄弟姐妹，以色列民出埃及 oleh pertolongan Tuhan. 是靠着上帝的帮助， Dan sungut-sungut di dalam bagian ini bukanlah yang pertama kali. 而且他们这个地方所发的怨言不是第一次， Mereka berkali-kali bersungut-sungut kepada Tuhan. 他们一而再的向上帝发怨言。 Bahkan saudara-saudara, Tuhan berkata kepada mereka kali ini, 因此，上帝对他们说
bahwa bagi mereka yang sudah menyaksikan tanda-tanda ajaib, kuasa mujizat Tuhan, dan 10 kali mencobai Tuhan, mereka tidak akan masuk tanah perjanjian. 他跟他们说：“你们已经看见我所行的一切的神迹，而且你试探我了这10次，那么你就不听从我的话。” Jadi saudara-saudara, setidaknya 10 kali saudara-saudara, bangsa Israel telah bersungut-sungut kepada Tuhan. 所以有10次呢，以色列民向上帝发怨言。 Saudara bersungut-sungut tidaklah berkenan kepada Tuhan. 那么发怨言呢，是上帝不喜悦的事。 Saudara sebagai orang percaya, janganlah kita menjadi terbiasa menjadi orang yang suka bersungut-sungut. 我们作为信徒，我们不要习惯的向上帝发怨言。 Kalau di masa lalu kita suka bersungut-sungut, mari ke depan kita tinggalkan kebiasaan itu. 如果以往的日子我们喜欢发怨言，那么前面的日子我们要改掉这个坏习惯。 Saudara, jika engkau membaca Yakobus pasal 5 ayat 9, 如果我们继续看呢，就是看第5章第9节。 saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, 所以他说：“你不要一次的发怨言，而且不要彼此的埋怨， supaya kamu jangan dihukum. 免得你受审判。” Saudara-saudara, saya yakin Yakobus mengingat peristiwa yang kita baca hari ini. 我相信呢，雅各呢是记得这件事情的背景， Oleh karena itu Yakobus mengingatkan orang Kristen, 所以雅各呢就提醒这个信徒， jangan belajar seperti bangsa Israel zaman dahulu, 你不要学以前的那些以色列民， yang dalam perjalanan hidup mereka senantiasa bersungut-sungut pada waktu mereka melihat mujizat Tuhan. 就是当他们即使看见上帝神迹之后呢，他们还是发怨言。 Bahkan Rasul Paulus juga menasihati kita. 那么使徒保罗也勉励我们。 Di kitab Filipi dikatakan apa? 那腓立比书怎么说呢？ Lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. 你们所行的一切事情都不要发怨言或是起争论， Supaya apa, saudara-saudara? 以免怎么样呢？ Rasul Paulus berkata supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela. 好让你都能够成为无可指摘的子民， Supaya kita bisa bercahaya di tengah dunia ini. 让我们在世界中能够发光。 Saudara-saudara, bersungut-sungut tidak berkenan kepada Tuhan dan juga bersungut-sungut tidak menjadi berkat bagi dunia ini. 各位兄弟姐妹，发怨言呢是上帝不喜悦的，发怨言也是世上不喜欢的。 Saudara-saudara, orang percaya yang terbiasa bersungut-sungut tidak akan menampakkan kemuliaan Tuhan. 一个信主的人，如果已经习惯了发怨言，是不能够彰显上帝的荣耀， Tidak akan menampakkan kebaikan Tuhan dalam hidup. 也不能够在生命当中显出上帝的美善。 Oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita tinggalkan semangat bersungut-sungut. 因此呢，让我们放下发怨言的习惯。 Pertanyaannya begini, 现在问题是， apa itu bersungut-sungut? 发怨言是什么？ Apa bedanya dengan kita mengeluh? 那发怨言呢，跟我们悲叹呢是什么意思？什么分别？ Pak Pendeta, apakah sebagai orang Kristen kalau kita sakit kita nggak boleh mengadu atas sakit kita? 那么牧师啊，如果我们作为基督徒，我们生病了，难道我们不能够悲叹吗？ Apakah kalau kita sedang sakit kita senyum-senyum? 难道我们生病的时候还能够微微笑吗？ Nah, saudara, apa arti bersungut-sungut? 那么发怨言是什么意思？ Saudara, kalau kita memperhatikan sungut-sungut bangsa Israel, 如果我们注意以色列民所发的怨言， maka saudara kita bisa menyimpulkan apa itu bersungut-sungut. 我们就能够做结论，到底要发怨言是什么？ Saudara, bersungut-sungut itu setara dengan ngomel-ngomel. Saudara. 那么发怨言呢，跟抱怨是一样的。 Tapi ngomel-ngomel tidak berhenti di sana. 那么，但是抱怨也没有到那个地步。 Sungut-sungut tidak selalu identik dengan ngomel-ngomel, tetapi sungut-sungut adalah ngomel-ngomel sambil menyalahkan orang lain. 那么发怨言呢，就是一边的抱怨，一边的责怪上帝。 Dalam hal ini saudara menyalahkan Tuhan. 在这方面呢，就是错怪上帝， Bukan saja menyalahkan, 不只是怪上帝， tapi menyesalkan apa yang Tuhan kerjakan. 而且对于上帝所做的一切感到后悔。 Saudara, ini saya sampaikan adalah sesuai dengan apa yang terjadi dengan bangsa Israel. 然后我所说的就是发生在以色列民身上的事情。 Saudara, bersungut-sungut adalah sikap mengomel-ngomel kepada Tuhan dengan menyalahkan Tuhan dan menyesalkan apa yang Tuhan kerjakan. 那么发怨言呢，就是呢向上帝抱怨，而且责怪上帝呢，而且呢他们后悔上帝所做的一切事情。 Kalau keluh kesah, 如果悲叹呢， keluh kesah itu adalah ungkapan perasaan kita ketika kita menderita. 那么悲叹呢是我们在悲伤的时候所发出的叹息。 Saudara, Alkitab mencatat Tuhan tidak membenci orang yang berkeluh kesah. 那么圣经也记载呢，上帝不会厌恶那些悲叹的人。 Saudara, kalau membaca kitab Keluaran pasal 3 ayat 9. 如果我们看出埃及记第3、第9节， Saudara-saudara, Alkitab berkata, sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. 那么
么现在呢，以色列里面所发的音已达到我的耳朵，而且我要看他们的心有多硬。 Saudara-saudara, Allah sangat concern dengan keluh kesah umat manusia. 那么上帝非常关心那个他的子民所发的悲哀。 Saudara, ada banyak ayat di mana Tuhan merespons terhadap keluh kesah kita. 有很多经文呢，上帝已经回应了我们所发出的悲叹。 Saudara, yang Tuhan tidak suka adalah 上帝所不喜欢的是， yaitu ketika kita hidup bersungut-sungut. 就是我们过着发怨言的生活。 Saudara-saudara, apa maknanya ketika kita sebagai orang percaya bersungut-sungut kepada Tuhan? 那么呢，我们作为信徒，我们向上帝发言有什么意思呢？ Yang pertama, saudara. 第一， Saudara, ketika kita menjadi orang yang bersungut-sungut kepada Tuhan, kita menggambarkan kita adalah orang yang tidak tahu berterima kasih. 如果我们是一个发怨言的信徒呢，那就描绘了我们是一个不懂得感恩的信徒。 Saudara-saudara, ini yang ditunjukkan oleh bangsa Israel. 这就是以色列里面所显出的。 Saudara-saudara, mereka menyesalkan mereka keluar dari tanah Mesir. 他们后悔，他们出了埃及。 Mereka tidak suka mati di padang gurun. 他不喜欢活在旷野里， Mereka ingin mereka kembali ke tanah Mesir. 他们更希望他们回到埃及去。 Saudara, ketika mereka berkata, mari kita cari pemimpin untuk kita kembali ke tanah Mesir. 他们说：“那我们的另一个首领带我们回埃及。 Saudara, sebetulnya apa di dalam hati mereka? ”其实他们心里到底是怎么想的呢？ Saudara-saudara, bukankah mereka tidak memperhitungkan dengan tangan teracung Tuhan terhadap Fir'aun melepaskan mereka dari tanah Mesir? 那么难道他们不记得吗？上帝已经让他们脱离那个法老的手， Saudara, mereka tidak memperhitungkan bagaimana Tuhan menyediakan air bagi mereka. 他们也没有想到上帝为怎么样的预备，为他们预备一些水喝。 Mereka tidak memperhitungkan Tuhan menyediakan tiap pagi ada mana. 他们也没有想起上帝每一早晨都赐他们 Saudara-saudara, 玛 saya mau 纳， katakan, saudara, mereka tidak memperhitungkan seluruh kebaikan Tuhan. 他们都没有把这上帝的好处算在里面。 Saudara-saudara, mereka berkata, lebih baik kami kembali ke Mesir. 他说：“更好，我们回到埃及去。 Saudara-saudara, ini hanyalah orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. ”那么这样的人是不懂得感恩的人。 Saudara-saudara, marilah kita jangan jadi orang yang seperti ini. 我们千万不要做这样的人。 Kita tidak memperhitungkan kebaikan Tuhan. 我们没有计算上帝的美善， Kita tidak perhitungkan berkat-berkat yang Tuhan berikan. 我没有想到上帝所赐的恩典。 Ketika kita menghadapi kesulitan, 当我们面对困难， kita berkata seperti ini. 我们这样子说： Lebih baik jangan jadi orang Kristen. Jadi orang Kristen sama saja. 更好我不要做基督徒，做基督徒也是一样的。 Saudara jangan mengatakan seperti itu. 千万不要这样子说。 Saudara, ketika engkau menjadi orang percaya, 当你做一个信徒， saudara ada karya arah Tritunggal dalam hidupmu. 在你的生命当中有上帝所赐的大功。 Saudara, jikalau hidup kita sebagai orang Kristen tidak berubah, bukan kesalahan Tuhan, tapi kita sendirilah yang menjadi orang Kristen yang tegar tengkuk. 如果我们作为一个相信主、认识主的人，我们却没有改变呢？那个不是上帝的错，而是我们是一个硬着颈项的人。 Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, 各位主所爱兄弟姐 orang 妹， yang bersungut-sungut 一个发怨言的人， hanya satu tanda bagi dia. 只有一个记 Dia 号 orang，tidak tahu berterima kasih. 他是一个不懂得感恩的人。 Yang kedua, saudara, 第二， saudara orang bersungut-sungut 一个发怨言的人， adalah orang yang playing God, yaitu orang yang inginnya Tuhan menyesuaikan diri dengannya dan dia tidak mau menyesuaikan diri dengan Tuhan. 是要上帝按照他的心意，而不是他按照上帝的心意。 Saudara, orang bersungut-sungut punya satu ciri. 那么这个发怨言呢，有一个特征， Jikalau kenyamanannya terganggu, dia pasti komplain. 如果他的舒适感已经没有了，他就会开始发怨言。 Jikalau kepentingannya tidak terpenuhi, dia pasti komplain. 如果他的益处没有得到，或者说没有得到满足的时候，他就开始发怨言。 Saudara-saudara, orang yang bersungut-sungut tidak pernah ingin diintervensi Tuhan. 那么一个发怨言的，从来不要上帝插手在当中。 Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, 各位主宰兄弟姐妹， seringkali pimpinan Tuhan tidak membawa kenyamanan bagi kita. 很多时候上帝的带领呢，会赐给我们一种舒适感。 Tetapi pimpinan Tuhan, supaya kita boleh memuliakan nama Tuhan. 但是上帝的带领呢，是他让我们能够荣耀上帝。 Mungkin dengan cara yang Karena- melampaui pikiran kita. 可能是他的方法是超过我们所思所想。 Saudara, hidup Kristen, saudara, 一个基督徒的生活 tidak mudah. 不容易。 Jikalau saudara pernah mendengar hidup orang Kristen itu mudah, 如果你有听过说基督的生活是很容易的， saudara sedang ditipu.
那么你就是受欺骗了。 Karena Tuhan Yesus tidak pernah berjanji seperti itu. 因为主耶稣从来没有这样的应许。 Malah Tuhan Yesus berkata, jikalau engkau tidak menyangkal dirimu, memikul salibmu tiap hari, engkau tidak layak mengikut aku. 甚至主耶稣说，如果你没有舍己，你不舍己，没有背起十字架来跟从我，你就不是我的门徒。 Saudara, seringkali Tuhan membawa kita ke tempat yang kita tidak nyaman. 很多时候，上帝带领到我们到一个地方，是我们感到不舒服的地方， Supaya kita belajar menyangkal diri. 好让我们能够学习舍 Kita 己， belajar memikul salib. 我们学习背十字架， Sehingga orang Kristen bukan menjadi orang Kristen yang manja. 好让我们做基督徒不是一个被宠坏的基督 Tapi 徒， orang Kristen adalah orang Kristen yang punya buah ketekunan dalam hidupnya. 而是我们是有一个忍耐的、有忍耐之心的基督徒。 Yang ketiga, saudara. 第三， Saudara, orang-orang yang bersungut-sungut. 一个发怨言的人， Ada satu masalah, akar masalah, penyakit yang sangat berat dalam hidupnya. 他们有一个问题，就是一个得了重病的问题， Yaitu tidak percaya sama Tuhan. 就是不相信上帝。 Saudara, bilangan 14 ayat 11 berkata begini. 那么民数 14 ayat 记11. 14章11节这样子说： Berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku? 这百姓藐视我要到几时呢？我在他们中间行了这一切的神迹，他们还不信我要到几时呢？ Saudara dengar kata berapa lama lagi? 你看到这里讲说要到几时呢？ Saudara, udah terlalu lama bukan? 这已经很多时候了。 Hitungannya bagaimana? 那么怎么样的计算呢？ Bukan soal waktu. 不是有时间的问 Tapi 题， mata mereka berulang-ulang melihat kebaikan Tuhan. 而是他们的眼睛呢一而再的看到上帝的美善， Berulang-ulang diberkati Tuhan. 他们一而再的蒙上帝的祝 Bahkan 福， berkat tiap hari. 甚至每一天都蒙福， Bahkan berkat berkelimpahan. 甚至于满意的祝福， Bahkan mujizat di depan mata mereka. 是他们眼前的神迹。 Nah, Tuhan berkata, berapa lama lagi engkau masih tidak percaya kepadaku? 那么上帝问他们要到几时，你还不相信我？ Saudara, berapa banyak berkat yang Tuhan berikan kepada kita? 上帝赐给我们很多的祝福， Apakah Tuhan berkata kepada kita, berapa lama lagi engkau tidak percaya kepadaku? 难道上帝要对你说你不信我要到几时呢？ Saudara-saudara, waktu kita bersungut-sungut kepada Tuhan, 当我们向上帝发怨言的时候， kita sedang memberitahukan hati kita kepada Dia. 我们其实是向上帝显出我们的心意了。 Tuhan, aku tidak percaya kepadamu. 上帝啊，我不相信你。 Dan saya percaya saudara adalah yang percaya kepada Tuhan. 那么我相信呢，你都是相信主的人。 Saudara, bagaimana supaya kita menjadi orang yang tidak bersungut-sungut? 我们要怎么样做一个不发怨言的人呢？ Kita bisa mengeluh dengan penderitaan kita hadapi. 我们所面对的那个问题或是困难，我们能够悲叹， Tetapi di dalam keluhan kita, kita tidak pernah menyalahkan Tuhan. 但是在悲叹当中，我们不要责怪上帝。 Tapi selumrahnya orang yang sedang susah, sedang sakit, dia mengeluh karena sakit penyakit dia alami. 但是一个已经生病的人，或者在身体不舒服当中，他能够悲叹。 Tapi bagaimana supaya kita tidak bersungut-sungut? 但是要怎么样，或者不抱怨，或是不埋怨的生活呢？ Saudara-saudara, Filipi pasal 2 ayat 12-13 memberitahu kepada 那 kita. 么腓立比书告诉我们， Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak ada. 而且他就讲说，你们要做一个立志，要行事，都在神的心里运行，为要成就他的美意。 Saudara, yang pertama, 第一， saudara, kita harus belajar rela, taat, dan jangan biasakan diri hidup dengan terpaksa. 我们要学习过着顺从上帝的生活，而且要学习不要发怨言。 Saudara, saya tidak tahu saudara apakah sering menjalankan hidup dengan terpaksa. 我不知道我们是不是很多时候过着勉强的生活。 Saudara-saudara, kita tidak perlu hidup terpaksa. 我们不能够在那个发怨言中过着勉强的生活。 Mengapa, saudara? 为什么？ Yang pertama, saudara, 第一， keterpaksaan membuat yang ringan jadi berat, 如果我们觉得勉强的时候，一些轻省的东西都会觉得很沉重， yang tidak susah menjadi susah. 不难的事情变得很难。 Saudara terpaksa mengubah yang baik menjadi buruk. 那么勉为其难呢，就是把一个好的事情、美的事情换成一个坏的。 Jikalau saudara dan saya melakukan segala sesuatu yang terpaksa, maka apa yang saudara lakukan lebih berat daripada kenyataannya. 如果你和我都觉得勉强的时候，那么我们所面对的问题就觉得很难。 Yang kedua, saudara-saudara, 第二， saudara terpaksa nggak ada gunanya. 那么勉强呢是没有用的。 Karena ketika engkau mengerjakan sesuatu dengan terpaksa, padahal engkau sedang mengerjakan itu. 如
如果我们觉得我们做一事情是勉强的去做，那么我们就不会喜欢那个做那事情。 Buat apa engkau terpaksa padahal sedang mengerjakan itu juga? 我们如果做了，觉得勉强，为什么你要去做呢？ Bukankah lebih baik engkau melakukan dengan sukacita? 你更好是用喜乐的心去做。 Saudara, bangsa Israel sedang di padang belantara. 那么这个以色列民在旷野里， Saudara, mengapa mereka harus bersungut-sungut? 为什么他们要发怨言？ Mengapa mereka harus terpaksa? 为什么他们觉得勉强？ Bukankah kalau mereka kembali ke Mesir lebih jauh, saudara? 他们回到埃及不是更远吗？ Saudara, ada orang, saudara, karena terpaksa, saudara, biar bangsa Israel mau pulang ke Mesir. 有些人觉得勉强说，我不要再讲天走，我要回去埃 Saudara-saudara, 及。 orang terpaksa seringkali, saudara-saudara, dia merasa pintar padahal dia bodoh. 所以这些觉得勉强的人，其实他们是在很笨里面觉得自己很聪明。 Saudara, orang yang bijaksana adalah 一个有智慧的人 berkata kepada Tuhan, 会这样子对上帝说 Tuhan terima kasih 主啊，感谢你， untuk kepercayaan Tuhan berikan kepada saya. 感谢你所赐给我的一切， Saya akan lakukan. 我会遵行你的话。 Saudara, tidak ada sebuah pekerjaan yang baik yang bukan kepercayaan Tuhan. 没有任何的事情是一个美事，如果没有上帝插手在当中， Bahkan untuk pekerjaan yang saudara anggap remeh sekalipun. 甚至你觉得轻微的事情， Saudara, yang kedua, 第二， saudara, mari kita melakukan dengan tidak bersungut-sungut. 让我们做一些事情都会不要发怨言。 Firman Tuhan berkata begini, 上帝的话这样子说， karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. 那么上帝呢，在你心中动工，无论你愿意或是不愿意， Saudara, kita harus sadar 我们要意识到， bahwa saudara tidak bekerja sendiri, ada Tuhan yang bekerja baik dalam kemauan kita maupun dalam pekerjaan yang kita kerjakan. 所以无论我们做什么东西，都有上帝的美意在我们当中，上帝插手在当中，无论我们愿意或是不愿意。 Saudara, Tuhan kita bukan Tuhan yang tidak melihat kita. 是我们的上帝不是没有看见我们的上帝， Tuhan kita bukan tidak peduli atas segala pekerjaan yang kita kerjakan. 我们的上帝并不是漠不关心我们的上帝。 Saudara, meskipun kita tidak melihat Tuhan dengan kasat mata kita, 即使我们不是用肉眼去看到上帝， tapi ingatlah apa yang kata Tuhan Yesus. 但是你要记得主耶稣所说的话。 Sebagaimana Bapa bekerja sampai hari ini, aku pun terus bekerja. 正如我们的父动工到现在，我也在动工。 Saudara-saudara, Rasul Paulus berkata yang sama. 那么时候保罗也所讲同样的 Kita 话。 tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan baik kita. 我们知道万事都付现效力，为叫爱神的人得益处。 Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, 各位主所爱兄弟姐妹， seberapapun sulit yang kita kerjakan, 无论我们做东西有多难， saudara ingat satu hal. 你要记得一件事， El Roi, 就是看 Allah melihat. 我们的上帝是看顾人的上帝。 Saudara-saudara, bagaimana bangsa Israel lepas dari Mesir? 那么以色列民怎么样脱离埃及？ Karena Alkitab berkata, Tuhan melihat mereka. 因为圣经说上帝看顾他们， Saudara, mari kita belajar seperti ini. 让我们要这样的学习。 Karena Tuhan melihat saya. 因为上帝看顾我们， Tuhan bekerja bersama dengan saya. 上帝也有我们一起动工， Saudara, kita bersyukur pada Tuhan. 我们要向上帝感恩。 Kita tidak pernah ditinggal sendiri. 我们上帝从不撇弃我们， Apapun pergumulan saudara. 无论你的挣扎是什么， Seberapa berat sekalipun. 无论你面临怎么样的沉 Atau 重的问题， seberapa ringan pun. 或者是更怎么轻省的问题， Saudara, dia bekerja dalam hidup kita. 上帝在我们当中动工， Dia melihat hidup saudara, hidup saya. 他看顾我们，也看见我们。 Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. 各位主所爱兄弟姐妹， Mari di masa prapaskah ini kita sekali lagi melihat hidup kita dalam terang kasih Tuhan. 但愿在这个复活节前夕，我们能够在上帝的光亮中看到我们所过的生活。 Hari ini kita belajar supaya kita jangan bersungut-sungut. 今天我们学习，让我们能够过着不发怨言的生活。 Dari terang bahwa Allah adalah El Roi, yaitu Allah melihat. 我们相信我们的上帝是看顾人的上帝， Allah yang melihat, Allah yang turut bekerja dalam hidup kita. 他看见我们，他也跟我们一起插手在当中。 Oleh karena itu saudara-saudara, 因此呢， jika saudara bisa berlutut, 如果你能够跪下来， saudara boleh berlutut. 你可以跪下来。 Saudara, hari ini Tuhan sudah berbicara kepada kita. 今天上帝已经对我们说话， Ada waktunya saudara berbicara kepada Tuhan. 现在是时候，你可以对上帝说话。 Mungkin menyampaikan kesulitan saudara. 可能你可以向上帝吐露你的心意， Mungkin menyampaikan pertobatan saudara. 会向他突出你的悔改， Atau saudara berdoa, Tuhan, saya bertekad hidup tidak bersungut-sungut. 或是你向上帝祷告，主啊，我已经下决心过着不发怨言的生活。